Suara jelas ke? Suara mic. Suara mic jelas ataupun tidak? Nah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, dapat lagi kita meneruskan perbincangan mudzakarah berkenaan dengan hukum darah wanita dalam kitab Sabilal Muhtadin fi apa? Sabilal Muhtadin litafaqquh fi amri din. Nama pun kemah dah. Sabil jalan jalan saja. Sabil jalan al-muhtadin, orang yang memberi, orang yang mendapat petunjuk. Litafaqquh, untuk memahami amriddin, perkara agama. Jadi salah satu daripada perkara agama ialah bab haid, nifas dan istihadah. Wajib diketahui oleh setiap mukallaf, khususnya perempuan, dan bagi orang laki-laki kalau ada tanggungjawab terhadap ahli di bawahnya. Jadi kita dah masuk majlis yang ke-9. Majlis yang ke-9 yang secara officialnya dulu 6, kemudian sekarang 9. Makna majlis 7 dan majlis ke-8 tu unofficial. Tu mohon ditontonlah, melihat sesi contengan whiteboard tu. Itu pun dikira majlis juga. Sebab nanti di akhir majlis, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya akan ijazahkan kitab Sabilah ni, tapi dengan syarat orang tersebut sudah pun melihat ke semua majlis-majlis tersebut, daripada majlis pertama sampailah majlis yang terakhir, untuk sah ijazah tersebut. Saya dengan pengarang kitab Sabilal ni, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullah, ada 9 tabaqat. 9 orang lah. 8 orang 8 tabaqat daripada saya kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullah, dari sudut sanad lah. Okay. Dari sudut sanad. Okay. Dalam sanad tu ada Syekh Yasin Al-Fadani rahimahullah. Dalam sanad tu juga ada pengarang kitab Sirajul Huda, Syekh Muhammad Zainuddin As-Sumbawi rahimahullah. Dalam sanad tu juga ada pengarang kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullah, Syekh Muhammad
Syekh Nawawi Banten. Tu Syekh Nawawi Banten dalam tu. Dalam sanad tu juga selain daripada Syekh Nawawi Banten, ada juga dalam sanad itu anak Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, namanya Syekh Yusuf, keturunan Syekh Arsyad di Aceh. Kemudian barulah pengarang kitabnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi 8 orang sanad saya sampai kepada Syekh Muhammad Arsyad. Jadi siapa-siapa lihat daripada awal sampai habis majlis ni, yang kita letak link tu semua majlis lah, dikira majlis tu, baru sah sanad untuk ijazah nanti. Kalau tak ada lah. Sanad tu kita tulis cantik. Ni sanad-sanad ni untuk targhib di talabil ilmi saja. Bukannya sanad ni kira dapat sanad ni alim lah. Bukan. Tu riwayat dia. Yang alim tak alimnya faham kedah ni. Tu je. Tu dia panggil dirayah. Yang saya baca ni bukan dhabit hak saya mengaji ni, dhabit hak sendiri saya baca kitab Syuruh Minhaj dan Hawashi Minhaj. Jadi sebab tu luas sikit perbahasannya. Tu Habis sambung, wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan kita targetnya habis hujung tahun lah. Tu sebab budak-budak Uniza ni habis bulan 1. Kita target bulan 12 habis. Baca 2 kali seminggu. Tu okey. Tu. Okey. 2 kali seminggu. Kalau daripada sekarang sampai bulan 12 tu kira-kira 50 majlis lagi. Kita baca satu-satu. Tak cepat, tak lambat. Akhir sekali ijazah sanad tu dah. Mohon tengoklah. Kalau yang jawab soalan tu ada tiba-tiba tersalah ke, sabar lu, dia pembetulan ni di akhir majlis. Susah juga pakai whiteboard ni seorang-seorang. Jadi jong gila. Tak ada pembantu. Selalunya orang mengajar pakai menulis ni, dia pakai Google Meet tu. Malas guna Google Meet. Habis tu, dan yang ketiga kata Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullahu taala, dan yang ketiga, yakni yang ketiga daripada mana? Daripada 5 perkara yang diharamkan, tambahan daripada perkara-perkara yang diharamkan waktu junub. 5 perkara lagi. Yang pertama dulu iaitu apa? Yang pertama tu lalu dalam masjid. Okey. Lalu dalam masjid, hak pertama kita bahas gila-gila dah tu. Lepas tu yang kedua apa? Tengok sendirilah. Tak nampak pula yang kedua. Ni yang ketiga pula. Dan yang ketiga, yakni yang ketiga daripada 5 perkara-perkara tambahan daripada perkara-perkara diharamkan pada orang junub, ialah ketiganya puasa. Tu. Dengan makna Zuhir bila tengok darah dalam kitab Umdatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, Syekh Ibnu Mulaqqin rahimahullahu ta'ala sebut, bila Zuhir keluar darah itu keluar pada waktu imkan, pada waktu kemungkinan umur haid, maka dia itu Zuhir wajib hukum haid walaupun tak cukup 24 jam lagi. Maka bila begitu, maka haram ke atas dia puasa bila Zuhir tengok darah. Tu. Maka iaitu puasa tu haram. Khabar. Maka iaitu mana? Puasa itu haram sebab haid dan nifas. Pertama, kalau orang haid tu, dia haid, dia puasa juga, hukum apa dia? Hukum dia haram. Berdosa dia tu. Jangan buat warak lah, berdosa besar. Sebab apa haram? Sebab haid dan nifas. Okey, bila kata haid confirm masuk nifas, kias. Tak payah dia kata nifas masuk ke tak? Tak payah, tu orang bodoh tanya aku tu. Bila sebut haid, kias nifas, sama. Okey. Lagi pula tiada sah, yakni tak sah puasa dia kalau tetap berpuasa. Kerana sah tak sah ni ialah hukum wad'i. Haram ke tidak ni hukum taklifi. Hukum taklifi dengan hukum wad'i beza. Beza. Hukum taklifi ialah wajib, haram, harus, makruh, sunat. Hukum wad'i sah, batal, mani', syarat, sebab. Tu dia panggil wad'i. Jadi ada benda yang haram tapi sah, ada benda yang haram tapi tak sah.
Mana benda haram tapi sah? Contohnya ialah kita ambil air. Kita ambil air, rampas air orang, berwudu. Wudu sah tak? Sah tapi haram. Sebab apa haram? Haram sebab lain, iaitu sebab dia tu haram dengan sebab dia itu mencuri, merompok. Ni pun samalah. Puasa haram, haram. Sah tak? Tak sah juga. Tidak sah juga. Jadi haram ada yang sah, haram ada yang tidak sah. Ni haram yang tidak sah. Haram dengan tidak sah itu berlaku ijma' ulama. Maknanya tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf di kalangan ulama fiqh bahwasanya orang yang haid, orang yang nifas, kalau berpuasa hukum dia haram, lagi pula tidak sah. Itu disebut oleh Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala dan selainnya. Itu dinukilkan dalam kitab Umdatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj karangan Asy-Syaikh Ibnu Mulaqqin rahimahullahu ta'ala. Juga disebutkan ijma' ini di dalam kitab Mughnil Muhtaj bi Syarhil Minhaj Asy-Syaikh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu ta'ala. Disebut juga oleh Al-Allamah Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, dan disebut juga oleh Al-Allamah Imam Ar-Ramli As-Saghir rahimahullahu ta'ala kitab Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, dan juga satu lagi Al-Allamah Al-Faqih Al-Lughawi Al-Imam Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala dalam kitab An-Najmul Wahhash bi Syarhil Minhaj. Kita baru beli kitab An-Najmul Wahhash. Baca habis dah kitab akhir. An-Najmul Wahhash 10 jilid Darul Minhaj. Okey, tak sah itu juga ijma' ulama, haram pun ijma' ulama. Cuma Al-Imamul Haramain rahimahullahu ta'ala sebut tak sah puasa tak kala haid tu. Tidak sah puasa tak kala haid itu, tak boleh nak faham maksud dia. Tak boleh nak faham maksud dia. Sebab apa? Sebab apa orang haid ni tidak sah puasa? Dari sudut tidak sah, bukan sudut haram. Beza. Ni dakik sikit. Imamul Haramain rahimahullah ta'ala sebut dalam kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab, 20 jilid kitab ni. Itu mukhtasar daripada syuruh murid Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dia kata apa? Tidak sahnya puasa orang haid ini tidak boleh didapati maksudnya, tak boleh nak faham maksud dia. Sebab apa? Sebab bersuci ni bukan syarat sah puasa. Kenapa tidak sah? Itu dipersoalkan oleh Imam Al-Haramain. Jadi walaupun berlaku ijma' ulama, tapi sebab apa tidak sah tidak boleh difikirkan. Okey? Tidak boleh difikirkan sebab apa boleh sampai tahap tidak sah. Sedangkan syarat sah puasa bukan bersuci. Orang berjunub, okey, orang yang berjunub, dia nak puasa dalam keadaan junub, sah. Maka kalau ikut qiyasnya, orang haid pun sah dah, sebab bukan syarat suci puasa ni. Bukan syarat kena ada wudu, syarat kena mandi, tak ada. Tu dipersoalkan Imam Haramain. Dan pandangan ini juga dinukilkan dalam kitab Mughnil Muhtaj bi Syarhil Minhaj Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah, dinukilkan dalam kitab Umdatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj karangan Syekh Ibnu Mulaqqin rahimahullah ta'ala. Tu kenapa Imam Haramain mempersoalkan. Kemudian persoalan yang seterusnya ulama bahas, kenapa orang haid tak boleh puasa? Kenapa orang haid diharamkan berpuasa? Tadi tak sah, ni haram pula. Sebab apa ulama? Sebab apa orang-orang haid, perempuan yang haid ni, perempuan yang nipah ni, dia tidak boleh berpuasa, diharamkan berpuasa? Berlaku khilaf ulama. Okey? Berlaku khilaf di kalangan ulama. Sebab apa? Pandangan pertama mengatakan benda tersebut bukan ta'akuli, bahkan ta'abudi. Benda yang nak kata sebab apa boleh sebab apa tidak boleh yang berpuasa orang haid, orang nipah, itu benda ta'abudi. Apa benda ta'abudi? Sami'na wa ata'na. Tak boleh nak bincang dah dari sudut illah, dari sudut sebab, tak boleh. Hanya kerana Allah suruh tak payah puasa, tak payah puasa. Tak boleh puasa, tak payah puasa. Itu ya, ta'abudiyun, bukannya ta'akuli. Itu disebut oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Itu pandangan pertama, ta'abudiyun. Pandangan kedua mengatakan dia itu ta'akuli juga, benda yang boleh difikirkan, illah, sebab diharamkan. Jadi sebabnya apa bila ta'akuli dah? Sebabnya apa? Sebabnya ialah
kerana datang haid, datang nifas tu melemahkan orang perempuan. Bila melemahkan orang perempuan, haid nifas ni, puasa itu pula melemahkan seseorang. Memang puasa tu melemahkan seseorang dah. Bila melemahkan seseorang dengan sebab puasa, tiba-tiba mari haid, lemah juga. Allah Ta'ala kalau wajibkan juga, oh lemah campur lemah, tambah lemah lah orang perempuan tu. Sedangkan syarak ini amat memelihara badan seseorang, amat menjaga kesihatan seseorang, amat menjaga maslahat manusia. Itu syarak. Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah tapi tidak bermudah-mudah. Jadi agama kita, syarak kita, syariat kita tidak memayahkan orang perempuan, maka diharamkan puasa. Itu disebabkan ada ta'akuli, iaitu apa? Boleh melemahkan. Sebab puasa itu boleh melemahkan badan. Haid nifas pun melemahkan badan. Kalau melemah, tambah melemah, bertambahlah kelemahan dia. Maka itu syiddah, itu perkara yang berat bagi orang perempuan. Elah yang kata ta'akuli ni disebutlah kitab Hasyiah Amirah. Bukan Amirah, Amirah. Ahmad Amirah ala Kanzir Raghibin, syarah kepada Minhajit Talibin, rahimahullahu ta'ala. Dan disebut juga dalam kitab Umdatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, karangan Asy-Syaikh Ibnu Mulaqqin rahimahullahu ta'ala. Itu ta'akuli, dia kata sebab melemahkan. Itu berlaku khilaf di kalangan ulama. Tu okey. Jadi elat yang kata kenapa diharamkan, elat kenapa kata haram puasa tu dua. Yang pertama tadi ta'abudi, itu Ibn Hajar kata itu tak nak fikir. Yang kedua ialah kata ta'akuli, kerana boleh melemahkan. Dan perbahasan berkenaan lemahnya wanita tersebut kalau berpuasa juga, itu disebut oleh Imam Al-Haramain dalam kitab Nihayatul Matlaq fi Dirayatil Madhab yang tadi kita bahas. Yang kata darah kalau keluar, perempuan tu akan lemah. Puasa pula memang dah lemah lah, lemah campur lemah akan melemahkan lagi. Sedangkan syarak menitik beratkan penjagaan badan, itu disebut dalam kitab Imamul Haramain Nihayatul Matlaq, dan dinukilkan pandangan Imam Haramain ni, cara berfikir Imam Haramain ni dalam kitab Asy-Syaikh Ar-Ramli As-Saghir dalam Nihayatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Tu habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dalil bagi kata haram. Alaysa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum. Artinya, arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana arti dia? Tu, tiadakah apabila haid perempuan tiada sembahyang, tu, tiada sembahyang ia perempuan, dan tiada puasa ia perempuan. Apa tiada sembahyang, apa tiada puasa? Yakni haram keduanya, solat dan puasa. Solat pun haram, puasa pun haram atas perempuan yang haid dan nifas itu. Nuqtah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu subhanahu wa ta'ala, ni hadis dia muttafaqun alaih lah. Tetapi walaupun haram, wajib atas nyo haid dan nifas tu mengqada puasa. Tapi kena qada puasa lah, wajib qada puasa dia. Tu titik. Bersalahan sembahyang, yakni sembahyang bukan macam puasa, maka tafri'nya tiada wajib atas nyo haid, orang perempuan haid dan nifas mengqada sembahyang. Tu. Kenapa? Ilat baik kata tiada wajib, kerana hadis Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah daripada an Aisyah, daripada an Aisyah radhiyallahu anha, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, katanya tu mana kunna nu'maru biqada'is shaumi wala nu'maru biqada'is salati. Artinya, kata Aisyah tu adalah kami, siapa kami, yakni di kalangan perempuan, disuruhkan dengan mengqada puasa dan tiada disuruhkan dengan mengqada sembahyang. Itu dalil jelas kata walaupun haram berpuasa tapi wajib untuk mengqada puasa, tak wajib untuk mengqada sembahyang. Tu.
Jadi berlaku perbahasan dalam kalangan ulama, adakah perempuan ini, perempuan haid ataupun nifas ini pada asalnya wajib berpuasa kemudian gugur, ataupun memang asalnya tak wajib dah. Tu. Baik, adakah perempuan haid ataupun nifas ni, dia mari waktu haid dia mari nifas dia tu, adakah dia sebenarnya pada asalnya memang tak wajib untuk puasa, ataupun diwajibkan puasa tapi digugurkan dengan sebab haid dan nifas. Tu berlaku perbahasan ulama. Sebab apa? Jadi berlaku khilaf ulama dalam masalah ni. Adakah orang haid, orang nifas ni pada asalnya memang tak wajib puasa, ataupun dia tu asal wajib puasa tapi digugurkan kewajipan dia sebab datang haid, datang nifas. Tu beza tu. Okay. Jadi berlaku khilaf di kalangan ulama. Jadi dalam kitab Mughnil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, Asy-Syaikh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu taala, menurut pandangan dia kata ini qaul asah. Menurut pandangan Syekh Khatib Asy-Syarbini, ini pandangan asah. Mana? Pandangan asahnya ialah asalnya wajib. Asalnya perempuan haid dan perempuan nifas itu wajib melaksanakan puasa, wajib melaksanakan sembahyang, kemudian digugurkan tuntutan sembahyang dan puasa tu, khususnya puasa lah, dan disuruh qada dengan tuntutan yang baru. Puasa lah disuruh qada dengan tuntutan yang baru, perintah yang baru. Ini pandangan asah di sisi Syekh Khatib Syarbini, iaitu dia kata pada asalnya ialah wajib perempuan haid dan perempuan nifas itu berpuasa, tapi digugurkan kemudian diperintahkan dengan perintah yang baru untuk mengqada sembahyang dia. Itu pandangan asah di sisi Syekh Khatib Asy-Syarbini. Pandangan yang kedua ini merupakan pandangan asah di sisi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, dan pandangan kedua dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, dan pandangan kedua yang akan disebutkan ini ialah pandangan sahih di sisi Syekh Khatib Asy-Syarbini rahimahullah, dan pandangan yang kedua ini merupakan jumhur ulama fiqh menurut Al-Imam Asy-Syaikh Ad-Damiri rahimahullah taala dalam kitab An-Najmul Wahhash bi Syarhil Minhaj. Mana pandangan kedua tu? Pandangan kedua mengatakan memang asal tak wajib. Bukannya wajib kemudian gugur, tak. Memang asalnya tak wajib bagi orang haid, bagi orang nifas berpuasa. Memang asalnya tak wajib. Ini pandangan asah di sisi Ibnu Hajar, pandangan sahih di sisi Syekh Khatib, pandangan jumhur ulama di sisi pandangan jumhur ulama dinukilkan dalam kitab An-Najmul Wahhash karangan Asy-Syaikh Ad-Damiri. Jadi bila berlaku pertemuan antara Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Khatib Syarbini, maka didahulukan pandangan Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, dan itu merupakan pandangan jumhur, iaitu pada asalnya orang haid, orang nifas tak wajib puasa pada asal. Bukannya asalnya wajib kemudian digugurkan, tidak. Tu pandangan. Tu dia punya cara. Bila bertembung antara Syekh Khatib Syarbini dengan Syekh Ibnu Hajar dengan Syekh Ramli, maka diutamakan Syekh Ramli dengan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Bila bertemu Syekh Khatib Syekh Ramli dengan Syekh Ibnu Hajar, itu kena tengok. Kadang-kadang yang ditarjihkan yang lebih kuat adalah Syekh Ramli, kadang-kadang Syekh Ibnu Hajar yang lebih kuat. Cuma tanah Melayu kita ni biasanya ambil pandangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Buktinya kitab Sabilal Bahid ni ambil pada Tuhfatul Muhtaj. Cuma tak salah untuk ambil pandangan Imam Ramli, tak salah. Tak ada masalah tu. Itu perbahasan dia. Dah apa faedah dia bahas tu? Memang tak wajib pada, sama ada tak wajib pada asal ke ataupun asalnya wajib kemudian digugurkan ke, memang tak puasa pun kawan tu. Dah apa faedahnya? Apa faedah nak bahas mendatang tu? Nak bahas kata asalnya tak wajib. Pandangan kata asalnya wajib kemudian digugurkan. Dah apa faedah yang dalam bab ni? Maka oleh sebab itu pandangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala sebut dalam kitab Al-Basit. Dalam kitab Al-Basit dia ada kitab fiqh, dia ada 4, iaitu Al-Wasit, Al-Basit, Al-Wajiz, Al-Khulasah. 4 kitab. Al-Wasit tebal lagi. Al-Basit sederhana. Al-Wajiz ringkas daripada basit.
Al-Khulasah, ringkas daripada apa nama tu? Al-Wajiz. Al-Wajiz disyarahkan oleh Syekh Ar-Ramli rahimahullah, namanya Al-Aziz bi Syarh Al-Wajiz. Nama lain dia panggil Asy-Syarhul Kabir. Diringkaskan Asy-Syarhul Kabir oleh Al-Imam An-Nawawi, namanya Rawdatut Talibin wa Umdatul Muftin. Kalau dalam kitab fiqh sebut qala fi rawdah kadza fi asliha. Qala fi rawdah, yakni berkata siapa? Imam Nawawi dalam Rawdatut Talibin. Kama fi asliha, seperti mana pada asalnya rawdah. Apa pada asalnya? Yakni Syarhul Kabir Imam Rafi'i. Sebab dia ringkas. Jangan semabuk pula kalau kita sebut raud, tak ada raudah, tak ada tamar mutah. Tu bukan raudah tu. Raud tu bukan raudah. Raud itu pula ringkasan daripada Rawdatut Talibin wa Umdatul Muftin oleh Al-Imam Ibnul Muqri rahimahullah ta'ala, diringkaskan jadi Rawdut Talib. Rawdut Talib disyarahkan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, namanya Asnal Matalib Syarah Ar-Rawdut Talib. Tu kitab-kitab Mazhab Syafi'i. Jadi apa faedahnya? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala sebutlah kitab Al-Basit dia. Khilaf ni tak ada faedah. Khilaf yang kata asal wajib ataupun asalnya tak wajib langsung, tak ada faedah khilaf ni. Itu pandangan pertama, pandangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Okay. Pandangan yang kedua mengatakan ada faedah. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj Al-Allamah Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, dan disebut juga oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Majmu' bi Syarhil Muhadzab. Al-Majmu'u Syarhul Muhadzabi. Al-Muhadzab karangan Al-Imam Asy-Syatibi. Al-Imam Asy-Syirazi rahimahullahu ta'ala. Teringat Imam Syatibi sebab isu Imam Syatibi dalam bab usul fiqh lah ni. Duk bahas gunggang kan. Okay. Dia kata apa? Dia kata ada faedah, iaitu faedah dari sudut bab ta'liq. Dari sudut bab faedah ta'liq, tak sama ada ta'liq tolak ke, ta'liq merdeka hamba ke, ta'liq. Contoh, seseorang kata kat isteri dia, kalau hang wajib puasa, maka jatuh tolak. Okay. Dalam keadaan haid. Dalam keadaan haid dia tolak, haram lah tolak tu, tapi sah, berlaku sah. Tolak kalau berlaku tolak, hukum dia haram waktu haid, tapi sah tolak tu. Dia kata kalau hang wajib puasa sekarang, maka jatuh tolak. Bila begitu, tengok berlaku khilaf di kalangan ulama tadi tu. Kalau atas pandangan yang mengatakan asalnya memang tak wajib orang haid ni, maka tidak jatuh tolak tu lagi, sebab dia asalnya tak wajib pada waktu dia haid. Kalau atas pandangan yang kata asalnya wajib kemudian digugurkan, maka jatuh tolak masa tu, sebab dia memang dah wajib, cuma gugur kewajipan itu sebab haid dan nifas. Tu faedah dia sebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Okay. Dalam kitab An-Najmul Wahash Syarhil Minhaj, Al-Imam Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala, dia nukilkan daripada kitab Az-Zakhair, dan dinukilkan dalam kitab Al-Kifayah Syarhut Tanbih oleh Al-Imam Ibnu Rifa'ah rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibnu Rifa'ah ada satu kitab Syarhut Tanbih. At-Tanbih, matan At-Tanbih itu ialah karangan Al-Imam Asy-Syirazi juga rahimahullah ta'ala, yang mana baru cetak baru ni, iaitu An-Najmul Thaqib Syarah At-Tanbih Imam Syirazi itu oleh Syekh Khatib Syarbini, yang 6 jilid tu, yang baru cetak. Ni Syarah Ibnu Rifa'ah, namanya Al-Kifayah, nama kitab Al-Kifayah. Dalam kitab Az-Zakhair itu dinukilkan oleh Al-Imam Ad-Damiri rahimahullah dalam kitab An-Najmul Wahash bi Syarhil Minhaj. Dia kata ada faedah dari sudut nanti nak ta'arud puasa selepas habis haid tu, nak ta'arud qada ke adaan. Tu qadaan ke adaan kan dalam niat. Nanti kan nak kena qada puasa. Okey, qada puasa tu nak niat qadaan ke adaan. Qadaan niat qada, adaan niat tunai. Tu. Maka kalau atas pandangan yang mengatakan wajib, okey, tu. Maka kalau atas pandangan yang mengatakan orang haid ni asalnya wajib puasa tapi gugur, maka nanti dia kena niat qada.
Dia kena niat qada'an lah. Dia kena niat qada'an lillahi ta'ala. Sebab apa? Sebab asalnya wajib, tapi dia tak buat. Sebab apa tak buat? Sebab gugur kewajipannya. Maka nanti qada'. Okey? Tu. Atas pandangan yang mengatakan asalnya tak wajib. Memang asalnya tak wajib. Akhir nipah ni puasa. Nanti dia nak puasa semula tu, dia qada' ada. Dia sebut dia niat ada. Dia niat tunai. Sebab apa? Tidak ada kewajipan pada yang lepas. Yang kewajipannya ialah mengqada' puasa, bukan kewajipannya ialah berpuasa. Tu. Kalau yang atas pandangan pertama tadi, kewajipannya ialah puasa tapi gugur, dan kewajipan mengqada' puasa ada juga dengan tuntutan yang baru. Maka bila dia nak qada' puasa tu, dia niat qada'an. Sebab asalnya wajib tapi digugurkan. Pandangan kedua mengatakan yang tadi tu, pandangan kedua iaitu pandangan jumhur ulama kata memang asal tak wajib. Bila asal tak wajib, maka dia niat bila nanti dia nak puasa lepas daripada haid tu, dia niat adaan. Tu perbahasan ulama lah. Habis. Tu faedah, ada juga faedah dia. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan lagi kerana. Ni ilat lagi. Tu. Dan lagi kerana bahwasanya, sebab apa wajib puasa je qada', sembahyang tak perlu qada'. Tu. Dan lagi kerana bahwasanya dhamirul hali wasya'ni. Tu. Sembahyang adalah ia sembahyang itu banyak. Maka tak wajib dia qada' sembahyang sebab banyak. Maka tafri'nya, apabila engkau mengetahui bahwasanya sembahyang itu banyak, maka masyaqqah, susah mengqada' sembahyang. Bersalahan puasa. Berbeza dengan puasa, yakni maka puasa itu tiada masyaqqah pada mengqada' dia. Tu. Puasa tidak ada masyaqqah untuk mengqada' dia. Yang ada masyaqqah ialah sembahyang kerana terlalu banyak. Baik. Terlalu banyak. Tu. Jadi ulama sebut solat ni tak perlu qada' kerana banyak, terlalu banyak dan masyaqqah, yakni menyusahkan untuk dia qada' semula. Tu disebut dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Syarhil Minhaj, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah. Disebut juga dalam kitab Mughnil Muhtaj Syarhil Minhaj, Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah. Disebut dalam kitab Hasyiyah Al-Qalyubi ala Kanzir Raghibin Syarah Minhajit Talibin oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullahu ta'ala. Disebutkan juga dalam kitab An-Najmul Wahhash Bisyarhil Minhaj oleh Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala, dan disebut juga oleh Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin. Tu yang kata masyaqqah, nak dia tu mengqada' sembahyang. Okey. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan apabila tiada wajib atas perempuan mengqada' sembahyang, maka adakah sunat baginya perempuan itu mengqada' sembahyang, atau makruh ia perempuan tu, atau haram. Gitu. Bahas pula. Okey, kata tadi tak boleh qada'. Dah kalau qada' lagu mana? Kalau perempuan tu tiba-tiba lajak aling sangat. Terlajak nak qada' juga lagu mana? Adakah sah ataupun tidak? Adakah sunat baginya mengqada' ataupun makruh ataupun haram? Itu perbahasannya. Bila dia nak qada' juga. Tu, maka jawabnya bersalah-salahan ulama. Tu okey. Bersalah-salahan ulama, yakni berlaku khilaf di kalangan ulama. Okey. Berlaku khilaf di kalangan ulama.
berlaku khilaf di kalangan ulama pada yang demikian itu. Mana? Yakni pada mengqadakkan sembahyang atas dua qaul, yakni atas dua pandangan, titik. Dua pandangan khilaf, boleh qada ataupun tidak. Kata jamaah, yakni kata satu kumpulan daripada ulama yang mutaqaddimin, ulama-ulama yang terdahulu. Dia ada mutaqaddimin, dia ada mutaakhirin. Bila sebut mutaakhirin, maka ia itlaqnya ialah ulama fiqh yang selepas zaman Imam Nawawi rahimahullah dan Imam Ar-Rafi'i rahimahullah. Kalau itlaq mutaqaddimin ialah bawah daripada Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu ta'ala. Tu mutaqaddimin. Tu okey. Jadi mutaqaddimin kata mana? Seperti Ibnu Sibagh dan Ruyani, Al-Imam Ar-Ruyani rahimahullahu ta'ala, dan Ibnu Ujail. Ibnu Ujail sebut dalam kitab Syarah Al-Wasit. Syarah Al-Wasit oleh Al-Imam Al-Ghazali. Al-Wasit, kitab Imam Ghazali ni Syarah Al-Wasit oleh Ibnu Ujail rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ar-Ruyani sebut dalam Bahrul Madhab, dalam kitab Bahrul Madhab, Laut Madhab. Besar kitab dia, Bahrul Madhab, yang bahar sungguh. Kata apa? Makruh baginya perempuan itu mengqada puasa, mengqada sembahyang. Makruh hukum dia. Makruh hukum dia. Perbahasan tentang dua qaul ini juga itlaq sebut dalam 3 syuruh minhaj, iaitu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah sebut dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Syarhil Minhaj. Al-Imam Ar-Ramli As-Saghir rahimahullah ta'ala sebut dalam kitab Nihayatul Muhtaj Syarhil Minhaj. Al-Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah sebut dalam kitab Mughnil Muhtaj Syarhil Minhaj. Perbahasan ni sama ada dalam tu semua. Tu. Jadi Jam'ul Mutaqaddimun kata haram, makruh mengqada dia. Dan mengiktimadkan. Apa mengiktimadkan? Yakni berpegangkan akan hukum makruh ini. Siapa? Fa'il oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Yakni Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari sebut dalam kitab Asnal Matalib Syarah Rawdit Talib. Tu kita asna tadi kita kata tu. Kalau kita fiqh disebut qala fil asna, gitu. Qala fil asna ay asnal matalib. Ay qala Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari fi asnal matalib syarah Rawdit Talib. Syekhul Islam kata makruh hukum dia. Dan Syekh Ramli rahimahullahu taala, Syekh Ramli rahimahullahu taala pun sebut makruh. Syekh Ramli ni banyak pandangan dia ikut Syekh Ramli ni guru dia antaranya ialah Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Dan didikan awal yang didapati oleh Syekh Ramli ini ialah ayahnya, iaitu Syekh Ahmad Ar-Ramli rahimahullah ta'ala, ataupun disebut sebagai Syekh Ar-Ramli Al-Kabir. Kalau itlaq Syekh Ar-Ramli Al-Kabir itu pak dia. Syekh Ar-Ramli As-Saghir itu anak dia, iaitu pengarang Nihayatul Muhtaj. Tu. Jadi Syekh Ramli banyak berpegang dengan pandangan bapak dia. Sebab tu dalam kitab Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj dia akan sebut hukum-hukum akhir sekali kama qala walidi. Seperti mana kata bapak tu. Yakni siapa? Syekh Ar-Ramli Al-Kabir. Yakni Syekh Ahmad Al-Kabir. Kalau yang As-Saghir, Syekh Muhammad Ar-Ramli. Syekh Ahmad Ar-Ramli pak. Syekh Muhammad Ar-Ramli anak. Tu. Ini Syekh Ramli rahimahullahu ta'ala. Okey. Disebut dalam kitab Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Dan juga pandangan kata makruh ini juga disebut oleh Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah dalam kitab Mughnil Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Baru duk keluar Ma'arad Mesir, baru nak keluar cetakan baru Darul Faiha. Mughnil Muhtaj 8 jilid. Doa-doa lah saya ni dapat kitab Mughnil Muhtaj tersebut, cetakan baru. Tu. Okey. RM650. Tu lebih mahal daripada mahal perempuan. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan kata Baydawi haram atasnya perempuan
mengqada dia, mengqada sembahyang. Okey, di sini ulama beri tanbihat. Okey, di sini ulama bagi tanbihat. Tanbih ni peringatan lah, iaitu apa? Iaitu yang kata Baydawi ni bukan Baydawi kitab tafsir ni. Ada satu tafsir namanya tafsir Baydawi. Bukan tu. Baydawi sini dengan makna namanya Abu Bakar Al-Imam Abu Bakar Al-Baydawi rahimahullahu ta'ala. Dia merupakan ulama terdahulu daripada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Tu dia terdahulu daripada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Seorang ulama fiqh, imam yang terdahulu daripada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Bukannya tafsir yang mufassir yang masyhur tu. Itu disebutkan oleh Syekh Ali Asy-Shibramallisi rahimahullah dalam Hasyiah Ali Asy-Shibramallisi ala Nihayatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Dia menyebutkan tambihat ni. Dia menyebutkan tambih ni. Tu. Jadi dia kata haram. Dia kata haram. Satu lagi saya lupa nak khabar yang kata hukum qada puasa tu. Hukum qada puasa tu wajib, itu berlaku ijma' ulama. Berlaku ijma' ulama, perempuan haid dan perempuan nifas wajib dia itu qada puasa. Itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Munzir dalam kitabnya Al-Ijma'. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Munzir dalam kitabnya Al-Ijma', dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri rahimahullahu ta'ala dalam Maratibul Ijma', kitab dia. Disebut oleh Al-Imam Ibnu Munzir dalam Al-Ijma', dan disebut juga oleh Al-Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri, seorang imam, seorang fuqaha al-madhhab Al-Zahiri, dalam kitabnya Maratibul Ijma'. Dulu pernah sekali nak beli Iqna' Al-Iqna' Syarah Matan Abi Syuja'. Tengok dengan penuh yakinnya beli. Tengok bukan Iqna' Al-Ijma'. Al-Ijma' 4 jilid. Patut pelik. Kok mana Iqna' 4 jilid? Selalu 2 jilid je. Rupanya Al-Ijma'. Silap. Asyik baik tak silap beli. Macam kitab mahali lah. Nak beli kitab Kanzur Raghibin, Syarah Raudhut Talib, Syarah Minhajut Talibin, Syekh Mahali. Tiba-tiba ada tulis Al-Mahalli. Bukan baca Al-Mahalli, Al-Muhalla. Kitab Al-Muhalla, kitab mazhab Zahiri 4 jilid. Al-Muhalla lain. Tu okey. Jadi hati-hati nak beli kitab tu, tengok elok-elok kitab punya tajuk tu. Takut tersilap beli. Tu. Okey. Habis. Tu dia panggil, tu sedikit tanbihat, peringatan oleh ulama terhadap Imam Al-Baydawi, bukan mufassirin tapi fuqaha yang terdahulu daripada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i rahimahullah. Dia kata haram atas nyonya perempuan itu mengqada sembahyang dan menetapkan akan kata haram tu siapa? Oleh fa'il Ibnu Salah. Al-Imam Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala kata haram juga. Hukumnya haram. Al-Imam Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala, dia ada satu kitab Fatawa Ibnu Salah. Boleh beli. Saya pun tak ada ni. Baca PDF. Fatawa Ibnu Salah. Fatwa Al-Imam Ibnu Salah. Tapi Ibnu Salah ni lebih terkenal dalam mustalahul hadis, dalam kitab Muqaddimah Ibnu Salah. Tu. Tapi ada juga pandangan dia dalam fatwa, iaitu Fatawa Ibnu Salah. Dan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam Nawawi pun kata haram. Tu Imam Nawawi pun mengatakan haram dan menjazamkan dengan kata haram tu, jazam yakni sokonglah, Syekh Jalal Al-Mahalli, yakni Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, yakni dalam kitab Kanzur Raghibin, Syarah Minhajut Talibin, dan merajihkan, menguatkan akan pandangan kata haram itu oleh fa'il Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Tu. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj,
pandangan yang aujah, pandangan yang kuat antara makruh dengan haram ialah haram yang paling kuat. Tu okey. Haram yang paling kuat. Yakni hukumnya haram mengqada sembahyang tu, hukum haram tu lebih kuat, lebih aujah dia panggil. Berbeza dengan guru kepada Al-Imam Asy-Syaikh Asy-Syirwani rahimahullahu taala, pengarang Hasyiah Asy-Syirwani ala Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Gurunya iaitu Asy-Syaikh Asy-Syaubari rahimahullahu taala kata aujahnya yang lebih kuat bukan haram, bahkan yang aujahnya yang terlebih kuatnya ialah tidak haram. Oh gitu pula. Khilaf pula aujah tu yang mana haram dan tidak haram. Qala khilaf. Dalam kitab Hasyiah Asy-Syirwani ala Tuhfatil Muhtaj bi Syarh Minhaj ni kaedah ataupun dia panggil kata kunci. Bila sebut Syekhuna dalam kitab dalam kitab Hasyiah Asy-Syirwani merujuk kepada Syekh Asy-Syaubari, guru dia. Tanpa menafikan Syekh Asy-Syirwani ni guru dia lagi adalah Al-Imam Ibrahim Al-Baijuri rahimahullahu taala, iaitu Hasyiah Al-Baijuri ala Fathil Qarib tu pun guru dia juga. Tapi bila itlaq Syekhuna itu merujuk Syaubari rahimahullahu taala. Dia kata tidak haram. Dan haram mengqada sembahyang ini imma wajib imma sunat. Nak qada sembahyang sunat tak leh, nak sembahyang qada sembahyang wajib pun tak boleh, melainkan 2 rakaat tawaf. Melainkan sembahyang 2 rakaat tawaf tu disebut dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, disebut dalam kitab Umdatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj Asy-Syaikh Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala, disebut dalam kitab An-Najmul Wahhash bi Syarhil Minhaj karangan Al-Faqih Al-Lughawi Ad-Damiri rahimahullahu taala, kecuali 2 rakaat tawaf boleh. 2 rakaat tawaf boleh. Dengan makna apa? Dia bagi taswir. Kalau perempuan tu tawaf, lepas tawaf sunat sembahyang 2 rakaat tawaf, tiba-tiba lepas tawaf dia haid, maka tak sembahyang lah. Lepas haid tu dia nak sembahyang tawaf, boleh tak? Boleh. Tu isu dia. Dia tawaf, lepas habis tawaf haid kawan tu, tak sempat sembahyang tawaf. Boleh tak sembahyang tawaf lepas haid? Boleh. Tu. Kemudian bergaduh pula ulama. Dah kata boleh tu, sembahyang tawaf tu iktibar qada ke tunai? Itu pula. Bercanggah pula ulama, bergaduh pula, bahas. Asy-Syaikh Abu Ali As-Sinji, Asy-Syaikh Al-Allamah Abu Ali As-Sinji rahimahullahu taala. Tu okey. Dia kata dia ni mengingkarkan kata kena qada. Yakni istilah qada tu, sembahyang 2 rakaat tawaf tu tak boleh nak istilahkan qada. Sebab apa? Tu sebab tidak ada akhir masa bagi 2 rakaat tawaf. Tidak ada akhir masa. Sebab masanya ialah selepas tawaf. Lepas tawaf tu panjang masa dia. Jadi kalau lepas haid dia nak sembahyang 2 rakaat tawaf, tak ada masalah, tunai, tak ada masalah. Sebab tidak ada had masa, tidak ada masa yang akhir bagi 2 rakaat tawaf. Kerana masuk waktu 2 rakaat tawaf ialah bila habis tawaf. Masanya bila? Tak ada had. Maka tunai. Bukannya qadaan, bahkan adaan. Gitu pula. Tu okey. Tu. Habis. Tu perbahasan berkenaan dengan sembahyang. Kemudian dalam kitab kemudian Syekh Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala sebut dalam kitab Umdatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Disebut kata apa? Orang haid ni tak sembahyang, kerana haid dia, adakah dia dapat pahala sembahyang yang dia telah istiqamah waktu dia tidak haid? Adakah dia dapat pahala walaupun dia tak buat benda tu, dia sedang haid? Adakah dia dapat pahala sembahyang sunat contohnya, yang dia telah dawam, dia telah mulazamah, dia telah istiqamah untuk melakukannya? Macam orang musafir, macam orang sakit. Orang musafir, orang sakit, kalau dia sudah mulazamah sembahyang sunat tu, tiba-tiba dia tak buat dengan sebab uzur musafir ataupun uzur sakit, maka dia dapat pahala. Adakah orang haid lagu tu juga?
Syekh Ibnu Mulaqin rahimahullahu ta'ala sebut tak dapat pahala. Tu tak dapat pahala. Sebab apa? Ilat dia. Orang musafir dan orang sakit, walaupun dia uzur nak buat sembahyang sunat yang dia telah mulazamah itu, dia walaupun musafir, walaupun sakit, dia masih ahli dalam sembahyang. Maksudnya boleh dia nak sembahyang, ahli lagi dalam sembahyang. Sedangkan haid dan nifas, dia bukan ahli sembahyang waktu dia haid, dia bukan ahli sembahyang waktu dia nifas. Maka tak dapat pahala juga walaupun dia istiqamah buat sembahyang sunat tu. Tu beza dengan orang musafir dan orang yang sakit. Adapun pahala meninggalkan sembahyang kerana tuntutan syarak, tu pahala lain. Tu pahala lain. Ni pahala dapat dok sembahyang yang dia telah istiqamah lama dah buat benda tu tapi tak buat sebab haid. Adakah dapat pahala juga? Tidak dapat. Sebab dia bukan ahli dalam sembahyang waktu dia haid, waktu dia nifas. Tu dibahas dalam kitab Umdatul Muhtaj bi Syarhi Minhaj oleh Syekh Ibnu Mulaqin rahimahullah dalam kategori far'un. Satu furu'. Satu cabang masalah. Tu. Beza dengan orang gila. Orang gila dengan orang pengsan. Orang gila dia panggil majnun. Orang pengsan dia panggil nahwul majnun, iaitu mughma alaih. Dia bukan majnun, dia mughma alaih, silap. Dia mughma alaih. Dia bukan kategori majnun, bukan kategori gila, tapi mughma alaih, pengsan, pitam dan sebagainya. Maka dia sunat untuk qada puasa. Tu disebut dia sunat untuk qada sembahyang. Puasa pula. Dia sunat untuk qada sembahyang. Itu disebut oleh Mughnil Muhtaj Syarh Minhaj Syekh Khatib Syarbini rahimahullah, dan disebut oleh Syekh Ar-Ramli As-Saghir rahimahullah dalam kitab Nihayatul Muhtaj Syarhil Minhaj. Iaitu orang yang mughma alaih dan orang yang majnun, bila dia sedar, dia sunat untuk qada sembahyang dia. Tu. Okey. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan apabila adalah hukum mengqada puasa itu makruh. Okey, kalau kita bahas. Okey, kalau hukum dia makruh, sah ke tak? Pula dah. Tadi haram. Bila kata haram tak sah lah. Ni kalau kata makruh. Dan apabila adalah hukum mengqada puasa itu, mengqada sembahyang itu makruh atau haram, samalah makruh atau haram. Sebab haram pun ada dua, sah dengan tidak sah. Bila buat juga, okey, khilaf ulama, haram dan makruh. Okey, bila haram dan makruh tu sah ke tak mayang tu? Pula dah. Sah ke tak mayang tu? Sah sembahyang nyonya perempuan itu atau tiada sah? Titik. Tu persoalan dia. Maka yang dirajihkan, yang dikuatkan, yang dipilih oleh Syekh Khatib Syarbini rahimahullah, yakni dalam kitab Mughnil Muhtaj Syarhil Minhaj, dan Syekh Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Mughni. Disebut dah di dalam Mughni dan Tuhfah. Mughni yakni Mughnil Muhtaj, Tuhfah ai Tuhfatul Muhtaj Syarhil Minhaj. Kata apa? Bahawa tiada sah sembahyangnya perempuan itu. Ibnu Hajar kata haram. Bila haram lagi tidak sah. Syekh Khatib kata makruh tidak sah. Gitu. Beza. Syekh Khatib berbeza dengan Syekh Ibnu Hajar dari sudut makruh ke tak. Syekh Ibnu Hajar kata haram, dan itu pandangan aujah di sisi Ibnu Hajar. Syekh Khatib Syarbini kata makruh. Dah makruh, haram ni sah ke tak? Tidak sah. Jadi Imam Ibnu Hajar kata haram lagi tidak sah. Syekh Khatib Syarbini kata makruh lagi tidak sah. Okey. Sembahyangnya perempuan tu. Dan yang dirajihkan Syekh Ramli rahimahullahu ta'ala, yakni dalam kitab Nihayatul Muhtaj disebut dah. Di dalam Nihayah, yakni Nihayatul Muhtaj, Syekh Ramli pun pendapat makruh, tapi makruh dia sah. Makruh tapi sah. Syekh Khatib makruh tapi tak sah. Gitu. Di dalam Nihayah, sah sembahyang perempuan tersebut. Sah. Makruh serta sah. Jadi Syekh Ar-Ramli rahimahullah ta'ala kata sah sembahyanglah kitab Nihayatul Muhtaj. Tapi kena dhabit sah dia ni. Dia kena dhabit sah dia ni. Dalam Hasyiah Ali Asy-Shibramalisi rahimahullah sebut ala Nihayatul Muhtaj Syarhil Minhaj, Syekh Ali Shibramalisi rahimahullah ta'ala sebut bahawasanya Imam Ramli rahimahullah yang kata sah sebagai sah sembahyang tersebut walaupun makruh mengqada dia, sah itu sebagai sah sunat mutlak sahaja.
Tu sah sebagai sembahyang sunat mutlak sahaja. Walaupun dia niat qada fardu. Salli fardul isya'i qada'an. Allahu akbar. Orang haid. Apa orang lepas haid lah, lepas haid nak qada sembahyang. Walaupun dia niat qada, tapi dia itu pertama hukumnya makruh. Dah sah dah sembahyang. Sah, tapi sah secara sebagai sembahyang mutlak sahaja. Sembahyang sunat mutlak sahaja. Walaupun dia buat 4 rakaat ke 3 rakaat ke 2 rakaat ke sembahyang tu, itu sah sebagai sunat mutlak sahaja. Kemudian Syekh Ali Shibran Malisi rahimahullah ta'ala kata, bila sah sebagai sunat mutlak, maka harus dia ini nak himpunkan dengan sembahyang fardu yang lain kalau dia tayamum. Tu. Contoh lepas dia haid, tak ada air kena tayamum lah, dia tayamum. Dia pun sembahyang qada. Tu. Dia pun sembahyang qada isyak contohnya. Allahu akbar 4 rakaat. Adakah nanti dia nak sembahyang tunai, dia kena ambil tayamum lain sebab tayamum sah satu fardu. Dah dia qada hak fardu tu lagu mana? Maka di sini tak perlu 2 tayamum. Sebab walaupun dia qada hak fardu, dikira solat sunat mutlak. Boleh dia nak sembahyang adaan, sembahyang tunai tanpa perlu tayamum baru. Gitu. Berperasan ya. Tu disebut oleh Syekh Ali Shibran Malisi rahimahullahu taala. Habis. Okey. Kemudian ulama bahaskan Syekh Ali Shibran Malisi rahimahullahu taala dalam kitab Hasyiah Ali Shibran Malisi ala Nihayatil Muhtash Syarh Minhaj, dia itu syarahkan, dia jelaskan apakah perbezaan antara tidak sah sembahyang orang kafir dengan tidak sah sembahyang orang haid. Apakah perbezaan antara tidak sah sembahyang orang kafir dengan tidak sah sembahyang orang haid? Pertama, orang kafir dikhitabkan untuk dia sembahyang pada waktu kufurnya. Orang kafir dikhitabkan, yakni disuruhkan oleh Allah Ta'ala untuk sembahyang pada waktu kufurnya. Mana? Waktu zuhur. Dia kufur ni. Dia khitab sembahyang atas dia kena tak? Kena juga. Yakni sekira-kira kalau dia masuk Islam, maka wajib dia sembahyang. Jadi setiap waktu orang kafir ni dikhitab sembahyang ni, dituntut suruh sembahyang. Walaupun dia kafir dah nak sembahyang, sah tak sah melainkan Islam. Dituntut setiap kali waktu sembahyang tu disuruh Islam. Islam. Bila Islam masuk apa? Bila Islam dia tu kena sembahyang lah. Dia khitabkan juga atas orang kafir untuk sembahyang. Sekira-kira kalau dia masuk Islam, dia wajib sembahyang. Tu. Dan bila dia masuk Islam sungguh, dia tidak perlu dah qada sembahyang yang dia tak sembahyang waktu kufur dia, tak perlu qada. Kerana syarak memberi keampunan pada dia. Maqad salah, apa yang telah terdahulu tu diampunkan dosanya. Jadi orang kafir dikhitabkan sembahyang pada waktu kufurnya juga. Sekira-kira kalau masuk Islam, dia wajib sembahyang dan tidak wajib qada hak lalu. Tu. Okey. Adapun orang haid. Orang haid ni digugurkan kewajipan sembahyang pada dia. Digugurkan kewajipan sembahyang padanya. Dan qada dengan perintah baru tu tak sabit dalam sembahyang. Orang haid ni digugurkan kewajipan solat. Tadi orang kafir wajib sembahyang. Dia takhatub, dia dikhitabkan. Tapi orang haid tak dikhitabkan untuk sembahyang. Dan untuk qada sembahyang pun tak sabit dengan perintah. Tu tak wajib qada. Tak wajib sembahyang waktu haid, waktu nifas tak wajib. Dan tak suruh qada pun, syarak tak suruh qada pun. Tu beza yang pertama antara orang kafir dengan orang haid. Orang kafir dia dikhitabkan untuk sembahyang, dia suruh untuk sembahyang. Orang haid memang dari perasaan memang tak wajib sembahyang dah dan tak suruh untuk qada. Beza orang kafir dikhitabkan sembahyang. Dengan sekira-kira kalau masuk Islam dia wajib sembahyang, dan sembahyang yang hak lepas waktu dia kufur dia tak perlu qada. Tu beza yang pertama. Beza yang kedua ialah orang kafir ni dia tidak menjadi ahli dalam sembahyang waktu kufur dia. Dia tidak menjadi ahli bagi sembahyang untuk waktu kufur dia. Waktu kufur dia tidak menjadi ahli bagi sembahyang. Dia tidak menjadi ahli. Sedangkan orang haid itu dia ahli bagi sembahyang, cuma digugurkan.
Tu. Dia ahli dalam sembahyang, cuma diteguhkan oleh syarak daripada sembahyang. Dia ahli bagi sembahyang. cuma diteguhkan oleh syarak daripada sembahyang. Tu okey. Tu beza yang kedua dengan orang kafir. Tu okey, dengan orang kafir. Jangan kata jangan semabu hak tadi pula yang pembahasan tentang orang haid dengan orang musafir dengan orang sakit tu. Tu okey. Yang dengan makna yang bukan ahli sembahyang waktu pembahasan tadi tu, dengan makna dia tak dituntut sembahyang. Tak dituntut sembahyang. Tak payah sembahyang lah, tak ada sembahyang. Sedangkan orang musafir dengan orang haid tu boleh sembahyang sebab dia ahli. Cuma dia tak sembahyang sebab uzur sakit. Sebab uzur musafir je. Beza. Ini dalam pembahasan bab kafir dengan haid. Apa bezanya? Orang kafir tu, dia itu tidak menjadi ahli bagi solat pada waktu kufur dia. Dia tidak menjadi ahli walaupun dituntut, tapi tak menjadi ahli. Dia sembahyang pun tak sah. Kena masuk Islam juga. Beza dengan orang haid ni, yang Islam ni, boleh nak sembahyang, ahli nak sembahyang, cuma ditegah syarak. Tu perbezaan. Tu disebutkan dalam Hasyiah Ali Asy-Syibrammalisi ala Nihayatil Muhtash bi Syarhil Minhaj. Dan yang keempat, wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sambung pula pada esok pada bab wati pula. Benda haram yang seterusnya ialah sentuh antara pusat dan lutut. Yang kita bagi soalan-soalan 27, 28 masalah. Esok kita bahas panjang lebar. Mungkin lebih sikit lah masa tu. Mungkin esok terjun kepada 11 lebih kot. Sebab bab wati ni panjang. Isu dia panjang. Dalam kitab-kitab mutawalat, maka kita bagilah kitab-kitab mutawalat yang perbahasan tu supaya kita tahu secara detail. Tu perbahasan ulama berkenaan dengan istimta' wal jima' dan perbezaan dia dengan mubasyarah, waktu haid, waktu nifah, boleh ke tidak, dan perbahasan-perbahasan yang terperinci yang lain. Wallahu ta'ala alam. Sambung pula pada esok hari insya-Allah ta'ala. Jadi sekali lagi saya peringatkan bahawasanya hendaklah menonton ataupun melihat, mendengar semua majlis yang ada, yang kita letak link tu, supaya nanti di akhir majlis, yang pertamanya untuk faham lah. Untuk faham tahaqquq. Lepas tahaqquq, idza takarrara tahaqqaqa, idza tahaqqaqa tadaqqaqa. Apabila berulang tahaqquq, bila tahaqquq tadaqquk. Pak Da'i Mekah rahimahullah mudaqiq. Pak Cuhim Gajah Mati muhaqqiq. Mudaqiq lebih mendalam daripada muhaqqiq. Tu okey. Jadi saya sarankan, saya kata dah, kena lihat semua majlis daripada majlis pertama sampai khatam yang kita letak link tu, supaya nanti di akhir majlis bila ijazah sanad nanti, yang sah sanadnya ialah yang dengar daripada awal sampai habis sahaja. Yang tak dengar daripada awal sampai habis, sorry to say. Tu okey. Maknanya dia kena qada lah sampai habis. Bila dah habis, baru sah. Lepas tu boleh PM saya lah untuk sanad tu. Tu untuk targhib saja. Yang naknya faham. Tu sanad sabilah kita kata tadi awal majlis. Dalam sanad tu ada namanya Syekh Yasin Al-Fadani rahimahullah, adanya pengarang kitab Sirajul Huda Syarah Ummul Barahin iaitu Syekh Muhammad Zainuddin As-Sumbawi rahimahullah, ada Abdul Karim Sanbasi, Syekh Abdul Karim Sanbas rahimahullah, Syekh Nawawi Banten rahimahullah, anak Syekh Syekh Yusuf rahimahullah. Dalam pengarang kitab ni ada 8 tabaqat lah. Sanad saya sampai ke Syekh Sabila ni. Dapat rezeki ambil daripada Syekh Husni Ginting rahimahullah ta'ala sebelum dia meninggal. Sebelum dia meninggal sempat di ijazah itu, ijazah terakhir daripada dia lah. Tu. Seronok nak khatamnya, tapi bila nak khatam tak tahu. Targetnya hujung tahun. Hujung tahun insya-Allah. Seminggu kita cuba buat 2 kali. Dan kita baca slow-slow lah, nak laju-laju apa. Dan yang kalau sesi contengan papan putih tu pun tengok lah. Tu tengok. Semua kena tengok. Kena tengok. Untuk sah ijazah tu. Jadi kena bersungguh lah.
Benda haid nifas ni bukannya senang. Ngaku-aku ni. Ni belum main mutahairah ni. Mutahairah ngaku-aku nanti lari. nak lukis garis ni nak bertemu ni payah. Nak pegang phone lagi tak tahu macam mana. Tengoklah kita cuba bahas ni semampu saya lah. Sebab tu saya bagi kelas ni free, sebab saya pun tak erti. Saya bahas apa benda yang ulama tulis. Okay, kita dah sebut dah rujukan utama saya ialah syuruh minhaj dan hawasyinya. Kemudian tambahan sikit majmu' karangan-karangan Imam Nawawi lah. Ada sikit je Imam Rafi'i Syarhul Kabir. Betul tak ada? Sikit je Nihayatul Matlaq tu tak ada. Kalau saya buka sungguh-sungguh kitab-kitab Syafi'iyah daripada minhaj sampai ke atas tu, Dirayatul Madhab, Nihayatul Matlaq, Al-Hawil Kabir, Al-Bahr Lirruyani, mampu pakai dobik. Satu hari satu baris. Bila nak habis aku tu. Tapi mungkin saya baca tu lah, tapi baca untuk keluarga sahaja. Tu okey. Baca untuk keluarga sahaja. Nanti bila dah ada keluarga sendiri, kita baca dalam-dalam. Kita buka habis tu kitab. Sampai al-um boleh buka. Tu kita tengok macam mana perbahasan mazhab Syafi'i daripada khilaf dirajahkan, diperah sampailah jadi mu'tamad. Tu gila lah kalau nak bahas. Jadi kita bahas ni khilaf ni pun khilaf ringan ni, nampak macam banyak. Habis-habis banyak khilaf pun dalam kitab Umdatul Muhtaj. Nanti dalam contoh dalam perbahasan warna kuning dengan warna keruh, adakah haid ataupun tidak? Okey, mu'tamad haid lah. Dalam kitab Mughni, dalam kitab Syuruh Minhaj, dua je dia buat main khilaf. Okey, Mughni, Tuhfah, Nihayah, dia buat main dua, iaitu pandangan asahnya dikira haid. Pandangan yang bukan asahnya ialah dikira haid kalau dia itu menepati adat, kalau tidak. Tapi dalam Umdatul Muhtaj dia buat mari 7 khilaf. Sakit ke? Okey. Wallahu a'lam. Jumpa lagi esok malam insya-Allah taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.